بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, Jalan Lurus Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, muka surat 167, Adab pelajar dalam menuntut ilmu. Membersihkan hati dan mengosongkannya dari penyimpangan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam muqaddimah kitab Syarh Al-Muhadzab, semestinya seorang pelajar membersihkan hatinya dari kotoran agar layak untuk menerima ilmu, menghafal dan mendapatkan buahnya atau hasilnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Para ulama mengatakan bahawa membersihkan hati untuk ilmu seperti membersihkan tanah untuk ditanami. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, seandainya engkau datang membawa bekas yang kotor kepada seseorang untuk mendapatkan minyak, madu atau semacamnya yang kau inginkan, maka dia akan berkata kepadamu, pergi cucilah dahulu. Ini baru urusan dunia, lalu bagaimana rahsia-rahsia ilmu akan ditempatkan dalam hati yang kotor. Diriwayatkan bahawa ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mendatangi Imam Malik dan membacakan kitab Al-Muwatta kepadanya dengan hafalan yang membuatnya kagum, dan kemudian Imam Asy-Syafi'i menyertainya terus, Imam Malik berkata kepadanya, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah perbuatan maksiat, kerana sesungguhnya engkau akan memiliki sesuatu yang sangat penting. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Imam Malik berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan cahaya di dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan ia dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Aku mengadu kepada Waqi' buruknya hafalanku, maka ia memberiku petunjuk untuk tinggalkan maksiat dan memberitahuku bahawa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sulit bagi hati untuk dimasuki oleh cahaya jika di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita mulakan perbahasan, sama-sama kita baca zikir yang digalakkan untuk kita baca pada bulan Ramadan. Kita baca sama-sama insyaAllah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah berikan kita kesihatan dan telah berikan kita taufik untuk kita berpuasa sehingga hari ini hari yang ke-4. Kita start puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari ini hari yang ke-5 kita berpuasa, dan semalam dah malam ke-5 kita tarawih. Alhamdulillah atas nikmat tersebut, yang mana kita tak boleh nak bayangkan betapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk mendapat sebanyak-banyak kebaikan daripada bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi Ramadan daripada keburukan kita. Lindungi Ramadan daripada keburukan kita. Keburukan yang kita lakukan kepada Ramadan adalah dengan tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara adab mempelajari ilmu agama secara khusus dan mempelajari apa-apa ilmu secara umum, yang pertama adalah membersihkan hati dan mengusungkannya daripada penyimpangan. Imam Nawawi menyebutkan semestinya seorang pelajar membersihkan hatinya dari kotoran agar layak untuk menerima ilmu, menghafal dan mendapat hasilnya. Yakni dengan hati kita bersih, maka akan mudah untuk kita belajar ilmu, menghafal ilmu dan mendapat hasil daripada ilmu tersebut. Sebab bila hati kotor, kadang-kadang kita susah nak belajar. Bila hati kotor ataupun hati ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya ada, seperti memikirkan tentang perkara-perkara dunia dan sebagainya, maka kita tak boleh nak fokus. Bila kita fikir pasal selain ilmu, maka kita tak boleh nak fokus. Dalam satu syair disebutkan, al-ilm la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tidak akan memberikan kepada kamu sebahagian daripadanya sehingga kamu memberikan keseluruhan kamu kepadanya. Maksudnya selagi kita tak bagi penumpuan yang penuh kepada ilmu, hati kita, fikiran kita, tubuh badan kita tu kalau tak diberikan kepada ilmu, maka ilmu tak akan berikan sebahagian daripada ilmu tersebut kepada kita. Kemudian disebutkan, inna fil jasadi la mudghah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rosak maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ianya adalah hati. Jadi hati ni penting. Bila hati bersih, seluruh tubuh badan akan bersih. Bila seluruh tubuh badan bersih, maka dia akan memudahkan untuk beribadah. Dan dekat sini Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kalau kita nak beli barang, benda-benda seperti kita nak beli minyak ataupun kita nak beli madu, maka tak mungkin kita nak pergi beli madu bawa bekas yang kotor. Kita bawa bekas kotor. Contohnya nak beli madu tapi bawa bekas yang dah pernah isi kari contohnya. Memang dah kosong, dah dikosongkan daripada kari itu, tapi kesan-kesan kari itu masih ada dalam. Jadi kalau letak madu dalam bekas kari, dah rosaklah madu tu. Jadi perlu untuk dibersihkan dulu bekas, barulah kita pergi kedai bawa untuk nak beli madu, baru diisikan madu tersebut. Macam tu juga ilmu. Hati ni kalau penuh dengan perkara-perkara dunia, suka perkara-perkara dunia dan sebagainya, maka ilmu tu tak akan masuk dalam hati yang dipenuhi dengan kecintaan dunia dan perkara-perkara yang terkait dengan dunia. Kalau itu urusan dunia, Imam Haddad kata, kalau perkara dunia pun takkan diletakkan, benda-benda berharga daripada perkara dunia takkan diletakkan dalam tempat yang kotor, apatah lagi benda-benda akhirat. Lebih penting untuk dijaga, lebih penting untuk kita bersihkan dulu hati kita, barulah dimasukkan ilmu, cahaya ilmu dan rahsia ilmu. Dekat sini disebutkan tentang kisah Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, antaranya beliau seorang anak yatim, dibesarkan oleh ibunya,
pada umur 7 tahun dia dah hafal Al-Quran. Bukan dia dah boleh baca Al-Quran, bukan dia dah masuk Al-Quran, tapi dia dah hafal Al-Quran keseluruhannya pada umur 7 tahun. Pada umur 10 tahun dia dah menghafal kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis. Subhanallah, dia Allahu a'lam, tak tahu berapa banyak hadis yang ada dalam kitab Muwatta. Tapi sebelum dia nak berguru dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, dia dah hafal dulu baru dia masuk kelas. Kita kadang-kadang sebelum nak masuk kelas mungkin baca pun tak apa yang nak dipelajari. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i bukan hanya baca, bukan hanya ulang beberapa kali, tapi dia hafal. Kita dah pernah baca sebelum ni, dalam kitab ni juga Habib Zain menyebutkan bahawa digalakkan untuk kita ulang sebelum kelas dan selepas kelas. Paling kurang setengah orang salafus salih mengatakan sampai 20 kali. Kita nak baca katalah 5 muka surat, 5 muka surat tu kita ulang 20 kali. Kira almost dah boleh hafal lah, senang katakan. Sebab kalau ulang banyak kali macam tu, rasanya kalau ulang 3 kali, 5 kali pun dah boleh bayangkan sikit-sikit apa yang kita baca. Ini kan lagi kalau 20 kali. Dan Imam Syafi'i bukan hanya ulang 10 kali ke 20 kali ke 30 kali, Imam Syafi'i terus hafal keseluruhan buku tersebut, barulah dipelajari. Itu kesungguhan Imam Asy-Syafi'i dan betapa kuat hafalan Imam Asy-Syafi'i. Jadi bila Imam Asy-Syafi'i dah menghafal keseluruhan kitab sebelum mendatangi Imam Malik, maka bila Imam Malik suruh baca kitab, Imam Syafi'i baca ikut hafalan, maka Imam Malik kagum dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi pesan Imam Malik apa? Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kamu akan menjadi orang yang penting, orang yang besar. Jadi jaga hati kamu, jangan kotori hati kamu ini dengan maksiat. Naam. Lepas tu dibawa satu lagi cerita ataupun syair yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i tentang dia mengadu kepada gurunya, dia susah nak hafal, susah nak belajar. Susahnya Imam Asy-Syafi'i nak hafal dan nak belajar macam mana? Imam Asy-Syafi'i ni dia punya memory, dia punya ingatan dia macam photographic memory, macam photostat. Dia tengok, dia hafal terus. Sebab tu dia boleh hafal satu kitab Muwatta, sebab dia tengok je dia boleh hafal. Kita tengok baru nak faham, baru nak merangkak-rangkak kan. Dia tengok je dia boleh hafal. Jadi kalau dia buka kitab tu sampai dia kena letak satu kertas, contohnya buka muka surat 1, jadi dia akan letak kertas dekat muka surat 2 supaya dia tak hafal dua-dua terus. Dia akan letak kertas tutup muka surat 2, jadi dia tengok muka surat 1. Lepas tu bila kemudian dia akan letak kertas kat muka surat 1, dia tengok muka surat 2, supaya apa yang dihafal tu ikut turutan. Kalau tidak, semua yang dia tengok semua dia akan hafal. Jadi satu hari dia rasa macam lambat dia punya hafalan, tak macam biasa. Hafalan dia lambat, tak macam biasa, lambat sikit lah kiranya. Jadi dia pun komplain dekat guru dia yang bernama Waqi'. Dia kata, aku mengadukan kepada Waqi' buruknya hafalan aku. Maksudnya lambat sikit je, tapi dia dah rasa hafalan dia teruk. Subhanallah, kalau nak bayangkan dengan hafalan kita tak tahu macam mana. Maka ia memberitahuku petunjuk, maksudnya guru dia telah menasihati dia untuk meninggalkan maksiat dan memberitahunya bahawa ilmu itu cahaya, ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi sangat penting antara adab penuntut ilmu adalah meninggalkan maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, kaki dan sebagainya. Perlu untuk meninggalkan maksiat, maksiat hati, sehingga kerana maksiat itu seperti yang kita dengar dalam hadis Nabi SAW, kalau anak Adam melakukan satu maksiat, maka akan ada titik hitam, akan ada titik hitam di dalam hati dia. Kalau dia bertaubat, maka akan dibersihkan hati dia, titik hitam itu akan hilang. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia buat lagi, continue buat maksiat dan sebagainya, maka titik hitam akan bertambah dan bertambah dan bertambah sampailah hitam keseluruhan daripada hati dia. Waliyadzubillah. Dan Sahal bin Abdullah Tasturi mengatakan, sulit bagi
hati untuk dimasuki oleh cahaya jika di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada perkara yang lebih dibenci oleh Allah daripada maksiat. Naam, jadi yang pertama perlu untuk membersihkan hati dan mengosongkannya daripada perkara-perkara yang akan menyebabkan kita tidak memberi tumpuan 100% kepada ilmu. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Habib Zain adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Ikhlas ni satu perkara yang sangat penting dalam ilmu, dalam amal, dalam apa sahaja yang kita buat perlu ada ikhlas. Naam. Ketahuilah bahawa seorang penuntut ilmu mesti memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu, kerana niat merupakan pokok dalam semua perbuatan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua perbuatan bergantung pada niat. Maka hendaklah bertujuan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengannya, menghidupkan syariat, dekat dengan Allah, menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari semua orang yang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan ajaran Islam dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap dirinya dan orang lain semampu mungkin. Naam. Sifat yang kedua yang perlu ada pada penuntut ilmu adalah memperbaiki, membetulkan niat dia dan mengikhlaskan tujuan dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara niat yang paling penting yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm liyuhyiya bihil Islam. Barang siapa yang meninggal dunia sewaktu dia menuntut ilmu, dan tujuan dia menuntut ilmu itu untuk menghidupkan Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan barang siapa yang meninggal dunia sewaktu dia menuntut ilmu, dan tujuan dia menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam. Niat kita menuntut ilmu tu untuk menghidupkan Islam pertama-tama dalam diri kita, dan dalam anggota tubuh badan kita. Macam mana kita nak taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah pada mata kita, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah pada telinga kita, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah pada lidah, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh badan kita nak dihidupkan. Maksudnya kita mempelajari ilmu agama ni untuk kita menghidupkan agama Islam dalam seluruh anggota tubuh badan kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, menghidupkan syariatnya Allah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu niat dia, maka orang itu berada seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya menghidupkan agama Islam dalam diri dia, akan tetapi juga menghidupkan agama Islam kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia. Berusaha, setelah dia berusaha untuk menghidupkan Islam dalam seluruh anggota tubuh badan dia, kemudian dia berusaha juga untuk mengajak mereka-mereka yang berada di sekeliling dia untuk menghidupkan Islam dalam diri mereka. Dan kemudian niat tu membesar sehinggalah kita niat agar supaya kita nak menghidupkan Islam ini di seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niat nak beramal dan menyebarkan agama Islam ini bukan hanya dalam diri kita, tapi bermula dari diri kita dan penghujungnya sehingga kita dapat menyebarkan Islam ke seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kita punya niat yang paling penting adalah untuk menghidupkan Islam dalam diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Patut kat sini disebutkan bertujuan mendapatkan keridaan Allah dan beramal dengannya. Al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu mengajak tuan dia untuk beramal. Kalau tuan dia setelah mendapatkan ilmu tidak beramal, maka ilmu itu akan pergi. Ilmu itu tak akan simpan, tak akan duduk dengan tuan dia. Sebab tu penting untuk mengamalkan ilmu. Bila kita amalkan ilmu, insya-Allah kita akan ingat. Tapi kalau kita tak amalkan dengan ilmu, maka kita akan lupa. Naam. Dan datangnya bulan Ramadan, subhanallah, sebagai peringatan. Kadang-kadang kita terlampau sibuk di luar Ramadan, ke sana ke sini dan sebagainya, sibuk dengan makan juga,
Pagi kena makan, tengah hari kena makan, malam kena makan, petang kena makan, lepas tu persiapan sebelum dan selepas makan. Kita terlampau sibuk sampai kita tak ada waktu. Jadi bila datang bulan Ramadan, tiba-tiba kita tengok ada waktu, dan kadang-kadang baru kita teringat, oh bila ada waktu ni kita boleh mungkin sembahyang sunat. Sebelum Ramadan mungkin kita sembahyang duha, kita ada masa dua rakaat sahaja. Bulan Ramadan kita boleh solat lebih. Bulan luar Ramadan mungkin qabliyah zuhur kita buat 2 rakaat, tapi bulan Ramadan ada waktu lebih, kita boleh buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Bulan Ramadan kadang-kadang kita terkejar sampai masjid sebelum asar, tak sempat nak buat sembahyang sunat 4 rakaat. Yang mana digalakkan sembahyang sunat sebelum asar tu dibaca rakaat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua wal adiyati dhabha, kemudian bagi salam, kemudian lagi 2 rakaat. Rakaat yang ketiga kita baca Al-Qari'ah, dan rakaat keempat kita baca Alhaakumut Takatsur. Yang ini 4 surah berderet, Idza Zul, Wal Adiyat, Al-Qari'ah dan Alhaakumut Takatsur. Maka banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan sebab kita ada kelebihan waktu. Jadi ilmu tu untuk diamalkan, dan kadang-kadang nak amalkan, kita punya fikiran tu kena fokus, tak boleh nak sibuk sangat. Bila sibuk sangat dengan perkara-perkara lain, terkadang kita jadi lupa. Walaupun kadang-kadang kita tahu tapi terlupa. Kadang-kadang kita tahu nak dan kita nak mengamalkannya, tapi disebabkan kesibukan, yang kadang-kadang kesibukan tu melupakan kita daripada beramal. Menghidupkan syariat, dekat dengan Allah, menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari semua orang yang jahil, menghidupkan agama dan menyebarkan agama Islam dengan amar ma'ruf nahi munkar. Antara sifat yang penting juga sebagai seorang penuntut ilmu adalah tawaduk dan mengabdi kepada ulama, yakni mendampingi para ulama. Semestinya seorang penuntut ilmu tidak menghinakan dirinya dengan perbuatan tamak dan menjaga dari perbuatan takabur, menjaga diri dari perbuatan takabur. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, janganlah mempelajari ilmu dengan kekuasaan dan tinggi hati. Ini sifat takabur, maka akan terpedaya. Tetapi yang mempelajarinya dengan rendah hati, kehidupan yang sempit, dan mengabdi kepada ulama akan mendapatkan kebahagiaan. Saya, yakni penulis Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dan manfaatkan kita dengan dirinya, amin. Beliau berkata bahawa di dalam asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, aku hina ketika menjadi penuntut ilmu dan mulia ketika menjadi pengajar. Beliau sering pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika mendapati pintu rumahnya terbuka, maka segera diizinkan masuk. Namun ketika pintunya tutup, beliau malu mengetuknya, dan beliau pun berdiam diri sampai siang dan tetap duduk di depan pintu rumah. Angin menerbangkan debu ke arahnya hingga tidak dapat dikenali kerana banyaknya debu yang menempel, yang melekat di tubuh dan pakaiannya. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu keluar dan melihatnya dalam keadaan demikian, yang membuatnya menjadi tidak enak, tidak selesa, lalu mengatakan, mengapa engkau tidak meminta izin? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beralasan malu kepadanya. Pernah terjadi juga pada suatu hari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ingin menunggangi kenderaan, ini kuda ataupun unta, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengambil haiwan kenderaannya hingga Ubay menaikinya. Yang ini pegangkan binatang tu supaya senang Ubay bin Ka'ab untuk naik ke atas kenderaan tersebut. Kemudian ia berjalan bersamanya. Maka berkatalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepadanya, apa ini wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Ubay menunggangi kenderaan sedangkan Ibnu Abbas berjalan di belakangnya. Ketika turun, Ubay bin Ka'ab mencium tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepadanya, apa ini? Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, begitulah kami diperintahkan untuk menghormati ahlu bait Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan oleh Al-Habib Allamah Abdullah bin Husain bin Faqih sebagaimana tersebut di dalam kitab Iqdul Yawaqid.
Sufyan bin Uyainah radhiyallahu rahmatullah alaih mengatakan, aku telah membaca Al-Quran ketika berusia 4 tahun, subhanallah, dan menulis hadis ketika berusia 7 tahun. Ketika usiaku sampai 15 tahun, ayahku berkata kepadaku, wahai anakku, syariat anak-anak telah terputus bagimu. Maksudnya dia dah mukallaf, dah baligh, maka bergelutlah dengan kebaikan, nescaya engkau akan menjadi ahlinya. Dan ketahuilah bahawa seseorang tidak akan berbahagia dengan ulama kecuali orang yang mentaati mereka. Kerana itu taatilah mereka, nescaya engkau akan bahagia, dan mengabdilah pada mereka, nescaya engkau akan mendapatkan ilmu mereka. Maka aku kemudian cenderung kepada wasiat ayahku dan tidak pernah berpaling darinya. Demikian dikutip oleh Imam Nawawi dalam Tahdzibnya. Di antara ucapan Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq rahmatullah alaih adalah, ada 4 hal yang tidak semestinya seorang yang mulia memandangnya rendah, iaitu berdiri dari majlisnya untuk menyambut ayahnya, melayani tamunya, mengurusi kenderaannya dan melayani orang yang belajar kepadanya. Mujahid, seorang ahli tafsir rahmatullah alaih, mengatakan, tidak akan dapat mempelajari ilmu orang yang pemalu dan tidak pula orang yang sombong. Saya penulis, iaitu Habib Zain bin Ibrahim, mengatakan bahawa seorang pemalu tidak dapat mempelajarinya kerana tercegah oleh rasa malunya mempelajari agama dan menanyakan yang tidak diketahuinya. Sedangkan orang yang sombong tercegah oleh sikap takabur untuk mengambil manfaat dan belajar daripada orang yang lebih rendah darjatnya. Tidaklah seseorang menjadi alim hingga dia mengambil ilmu dari orang yang berada di atasnya, yang sama dengannya dan yang berada di bawahnya. Naam. Kat sini antara sifat yang perlu ada pada diri seorang pelajar penuntut ilmu agama khususnya, dan secara umum orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat daripada orang lain, kena ada sifat tawaduk, kena ada sifat rendah diri. Dan kita sebutkan bahawa sifat rendah diri ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperintahkan untuk menziarahi tempat-tempat yang barakah, walaupun tak ada orang yang lebih barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berpesan, Nabi pernah minta doa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab sewaktu Sayyidina Umar nak pergi umrah. Nabi minta doa daripada orang yang lebih rendah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Umar masuk Islam dengan doanya Rasulullah. Kalau bukan kerana doanya Rasulullah, Sayyidina Umar tak masuk Islam. Jadi sifat tawaduk ni penting dan diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditunjukkan Rasulullah kepada kita bagaimana untuk bersifat tawaduk. Jadi penuntut ilmu perlu untuk menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya maksudnya apa? Maksudnya merendahkan diri dengan perbuatan tamak dan menjaga dari perbuatan takabur. Ini jangan bersifat tamak kepada perkara-perkara dunia dan jangan bersifat takabur. Al-ilmu harbun lil makanil ali kasail harbun lil fatal as-saili harbun lil makanil ali kal fata kal ilm harbun lil makanil macam mana? Banjir tidak akan, ataupun air tidak akan bertakung di tempat yang tinggi, begitu juga ilmu tak akan menetap di hati orang yang meninggi diri. Air tak akan bertakung dekat tempat yang tinggi, dan ilmu tak akan menetap di hati orang yang berbangga diri ataupun meninggi diri. Kemudian disebutkan di sini tentang kisah bagaimana Abdullah bin Abbas belajar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, bagaimana adab dia, tak kacau guru dia, bahkan dia tunggu di hadapan pintu sampai guru dia keluar. Kemudian bila guru dia naik kereta, seakan-akan dia tukang driver lah. Kalau zaman dulu dia pegang tali kendali, guru dia duduk atas, dia tarik.
Tapi zaman sekarang kira berkhidmat lah, apa-apa pun jenis khidmat kita boleh khidmat kepada guru kita, kita berkhidmat kepada mereka. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sebab Abdullah bin Abbas ini daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasulullah, jadi dia menghormati Sayyidina Abdullah bin Abbas sehingga beliau, iaitu Ubay bin Ka'ab, mencium tangan Abdullah bin Abbas. Naam. Kemudian disebutkan di sini tentang Imam Sufyan bin Uyainah. Dia kata, aku telah membaca Al-Quran ketika usia 4 tahun. Ini 4 tahun dah belajar Al-Quran. Kita kadang-kadang baca buku Iqra belum umur 4 tahun pun belum start lagi. La ilaha illallah. 4 tahun baru mungkin nak start hafal alif bata. Tapi dia umur 4 tahun dah mula membaca Al-Quran, dan umur 7 tahun dah mula menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib, yakni punya didikan tarbiyah sangat awal. Ini perkara yang paling penting dalam didikan awal mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah perkara yang paling penting, dan sememangnya ia paling penting. Tak ada ilmu yang lebih penting, tak ada ilmu yang lebih mulia daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang lain mempelajari ilmu-ilmu lain, tapi kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hafal Al-Quran, untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba untuk memahami isi kandungan Al-Quran, cuba untuk memahami isi kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tergolong daripada orang-orang yang beruntung. Kita tergolong daripada orang-orang yang beruntung. Naam. Jadi bila dia sampai umur 15 tahun, ayah dia mengatakan, wahai anakku, syariat anak-anak telah terputus bagimu. Maksudnya apa? Sebelum kita menjadi dewasa, sewaktu kanak-kanak, kita bukan mukallaf, kita tidak dipertanggungjawabkan atas perkara-perkara yang kita lakukan. Maksudnya tak ada dosa. Belum mukallaf, tak ada dosa, tak ada tanggungjawab. Kalau tak buat sesuatu, maka tak menjadi satu dosa. Tapi bila dah dipertanggungjawabkan, dah menjadi mukallaf, dah baligh dan sebagainya, maka setiap perkara yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Kita buat baik akan diberikan pahala, kita buat jahat akan diberikan dosa, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ayah dia nasihatkan dia apa? Sekarang ni syariat anak-anak telah terputus bagimu, yang ni kau dah besar, maka bergelutlah dengan kebaikan, yang ini sibukkanlah diri dengan kebaikan, nescaya engkau akan menjadi ahlinya. Sibukkan diri dengan kebaikan, maka kamu akan menjadi orang-orang yang baik. Dan ketahuilah bahawa seseorang tidak akan berbahagia dengan ulama kecuali orang yang mentaati mereka. Yakni orang yang senang untuk mengikuti daripada nasihat para ulama, barulah orang-orang yang macam ni dapat mendekati para ulama. Sebab dia nak dengar, dia nak taat, dia nak ikut apa yang diajarkan oleh para ulama, barulah dia senang untuk duduk dengan para ulama. Tapi orang yang ulama cakap macam ni, dia macam kenapa nak kena buat macam ni, dia susah nak ikut. Bila susah nak ikut, jadi dia akan mengelakkan diri daripada mendampingi para ulama. Kerana itu taatlah mereka, nescaya engkau akan bahagia, dan mengabdilah pada mereka, nescaya engkau akan mendapatkan ilmu mereka. Mengabdikan dalam erti kata mendampingi mereka. Kita tengok dalam kisah apabila Nabi Musa AS nak mendampingi Sayyidina Khidir AS, Nabi Musa minta, izinkan aku untuk mengikuti kamu, iaitu mendampingi kamu. Maksudnya nak dapatkan ilmu daripada para ulama, bukan hanya duduk dalam kelas mereka, akan tetapi sentiasa mengikuti mereka, ataupun kalau boleh untuk ikut mana-mana mereka pergi, itu yang terbaik. Tapi zaman sekarang ni macam susah sikit lah nak macam tu. Tapi zaman dulu lebih mudah. Ini anak murid senang untuk berkhidmat, senang untuk nak mendekatkan diri kepada guru-guru mereka, sehingga mereka dapat mempelajari selok-belok kehidupan gurunya itu daripada pagi sampai malam. Daripada guru dia bangun sampai malam, dia ikut je guru dia mana pergi. Jadi dia tengok macam mana adab guru dia, macam mana akhlak guru dia, macam mana interaksi guru dia dengan orang lain dan sebagainya. Jadi bukan hanya belajar daripada kitab, akan tetapi mereka tengok sendiri kehidupan guru dia, sehingga diorang mudah untuk nak
mengamalkan ataupun praktiskan kehidupan guru mereka dalam diri mereka. Naam, Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan ada 4 hal yang tidak semestinya seorang yang mulia memandangnya rendah, iaitu berdiri dalam majlisnya untuk menyambut ayahnya, walaupun majlis tu dia punya majlis, dia lebih berilmu contohnya, tapi bila ayah dia datang ataupun ibu dia datang, perlu untuk dia menghormati dengan dia bangun. Kedua, melayani tamunya. Ini bila ada tetamu datang, kita layan. Mengurusi kenderaannya, dan melayani orang yang belajar kepadanya. Ini sanggup untuk nak ambil berat ataupun tengok tentang hal-hal belajar. Kemudian disebutkan di sini ithnan la ta'allaman, 2 orang ataupun 2 golongan yang tidak akan belajar. 1 orang yang malu, 1 orang yang sombong. Orang yang malu susah nak belajar sebab sifat malu dia itu akan mencegahnya daripada mempelajari ilmu agama ataupun bertanya. Jadi nak belajar ilmu tak boleh malu. Jangan malu nak tanya, jangan malu nak belajar. Kalau yang kedua adalah orang yang sombong. Sebab orang yang sombong ni dia tak nak ambil manfaat daripada orang lain. Dia rasa diri dia dah hebat, jadi dia tak nak tanya, dia tak nak belajar daripada orang lain. Bahkan tidak menjadi seorang alim sehingga dia mengambil ilmu daripada orang yang berada di atasnya, orang yang sama level dengan dia, dan orang yang berada di bawah dia. Maksudnya dia tak adalah ambil dengan orang yang ustaz-ustaz yang lebih senior daripada dia. Orang yang sama umur dengan dia, dia kata dia ni semua bayar aku je, nak buat apa, nak belajar daripada dia. Ataupun orang yang daripada rendah daripada dia, lagilah dia tak ambil. Kalau orang yang sama umur dengan dia pun dia tak ambil ilmu, apatah lagi dengan orang yang lebih rendah. Tapi nak tunjukkan sifat tawaduk seseorang itu, maka hatta dengan orang yang lebih rendah dia ambil benefit daripada mereka. Bahkan disebutkan kadang-kadang orang-orang alim zaman dahulu, hatta nama anak mereka letak sebagai guru-guru mereka. Nama anak mereka itu diletak di kalangan nama guru-guru mereka. Subhanallah. Itu nak tunjuk tawaduk, rendah dirinya mereka, dan mereka mengambil manfaat. Disebutkan bahawa satu orang alim ni, anak dia pun orang alim, tapi satu hari dia lalu dekat masjid, tengok anak dia tengah mengajar, jadi dia pun duduk. Sebab dia dapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh anak dia, sebab tu dia letakkan nama anak dia sebagai salah seorang daripada guru dia. La ilaha illallah. Padahal anak dia tu jadi alim sebab dia, dan mungkin anak dia tu pun dapat ilmu, kebanyakan ilmu diambil daripada ayahnya. Tapi nak tunjuk sifat tawaduk dan punya tak kisah nak ambil daripada orang yang di bawahnya, sehingga mereka menjadi orang alim yang hebat. Kemudian antara sifat ataupun antara adab menuntut ilmu, mencari manfaat di mana pun berada. Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, semestinya orang yang menuntut ilmu mengambil manfaat dan adab syar'i yang baik di mana sahaja mendapatkannya, baik dari orang dekat maupun orang jauh, orang yang tinggi kedudukannya atau orang rendah kedudukannya, orang yang dikenali memiliki ilmu atau orang yang tersembunyi ilmunya. Hendaklah tidak terbelenggu oleh kebodohan dan kebiasaan, serta tidak mencegah dirinya menimba ilmu dari orang yang tidak sering disebut-sebut atau tidak memiliki reputasi, kerana yang melakukan perbuatan ini adalah termasuk orang yang jahil dan lalai. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun mendapatkannya, pungutlah. Dia juga lalai dari yang dikatakan sebagai ahli hikmah. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Abu Nu'aim dalam Al-Hulyah meriwayatkan bahawa suatu ketika Ali bin Husain pergi ke tempat Zaid bin Aslam dan duduk di hadapannya. Maka dikatakan kepadanya, engkau adalah pemimpin manusia dan paling mulia, mendatangi dan duduk di hadapan hamba ini. Beliau menjawab, ilmu mengikuti di mana sahaja dan mengambil dari mana sahaja. Diceritakan dari Abu Al-Bakhtari
bahawa ia pernah mengatakan, aku lebih menyukai berada di suatu kaum yang lebih alim dariku daripada berada di suatu kaum yang di antara mereka aku paling alim. Kerana jika aku orang yang paling alim, aku tidak dapat mengambil manfaat. Sebaliknya, jika aku berada di antara orang yang lebih alim dariku, nescaya aku dapat mengambil manfaat. Di kitab demikian dikutip oleh Al-Yafi'i dalam Mir'at Al-Jinan. Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, tidak akan disingkapkan suatu ilmu bagi seseorang hingga ia mencarinya dan meyakini bahawa dirinya kosong daripadanya, kerana sesungguhnya aspek duniawi biasa mengurangi aspek ukhrawi. La ilaha illallah. Naam. Antara sifat penuntut ilmu sentiasa ingin mendapatkan ilmu ataupun sentiasa ingin mengambil manfaat di mana sahaja dan daripada siapa sahaja. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, semestinya orang yang menuntut ilmu mengambil manfaat dan adab syar'i yang baik di mana sahaja dia mendapatkannya, baik dari orang yang dekat maupun jauh, baik dalam Johor ataupun luar Johor, baik dalam Malaysia ataupun luar Malaysia. Dan sekarang ni kita sebutkan dah mudah untuk kita mempelajari ilmu. Mungkin bila belajar dekat madrasah, kita siapa-siapa yang mengajar dekat madrasah, kita ambil ilmu daripadanya. Bila kita dah habis waktu dekat madrasah, kita keluar daripada madrasah, contohnya mungkin kita tak boleh nak ambil ilmu daripada ulama-ulama luar, tapi mungkin sekarang ni dah dipermudahkan, ada internet, ada YouTube dan sebagainya, dan ada ulama-ulama yang buat kelas online dan sebagainya, maka kita boleh ambil ilmu daripada mereka walaupun mereka tak ada berdekatan dengan kita. Naam. Baik dari orang dekat maupun orang jauh. Orang yang tinggi kedudukannya atau yang rendah kedudukannya, tak semestinya kita ambil orang-orang yang ada kedudukan, oh dia pegang jawatan mufti ataupun dia pegang jawatan qadhi dan sebagainya, baru kita ambil ilmu. Yang tak ada jawatan, oh khalas, yang ni tak ada jawatan, aku tak nak ambil ilmu daripada dia, tak nak ambil manfaat daripada dia. Sama ada orang tu ada jawatan atau tak ada jawatan, selagi mana dia menyampaikan ilmu yang bermanfaat, kita ambil daripada mereka. Orang yang dikenali memiliki ilmu atau orang yang tersembunyi ilmunya. Ada orang yang masyhur, ada orang yang memang contohnya dia ada kedudukan, ada pengikut, ada followers dan sebagainya, jadi kita tahu dia ni orang berilmu, ataupun dia dimasyhurkan, ataupun guru dia mengiktiraf dia sebagai seorang alim dan dia menjadi masyhur. Ada juga orang yang tak nak tunjukkan ilmu dia, dia orang yang alim, dia orang yang hebat, tapi dia suka menyembunyikan keilmuan dia. Ada juga orang macam tu. Jadi kalau kita terserempak, tiba-tiba dapat mengenali orang-orang seperti ini, maka kita ambil, walaupun tak naklah ambil ilmu daripada dia sebab dia ni tak famous, dia tak ada banyak follower, tak ada banyak pengikut, tak ada banyak anak murid. Tak, kita ambil ilmu daripada sesiapa sahaja, walaupun dia mungkin tak berapa famous. Hendaklah tidak terbelenggu oleh kebodohan dan kebiasaan, serta tidak mencegah dirinya menimba ilmu dari orang yang tidak sering disebut-sebut atau tidak memiliki reputasi. Kemudian disebutkan dalam riwayat, hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang, di mana pun mendapatkannya pungutlah. Maksudnya mana-mana kita boleh ambil ilmu, ambil manfaat, maka itu milik orang-orang yang beriman. Dan sangat penting untuk menambahkan ilmu dan mendapatkan manfaat, sampai Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sering berdoa, Rabbi zidni ilma wa qur Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Nabi yang dah memang orang yang paling alim, orang yang paling luas kefahaman dia tentang syariat, masih lagi diperintahkan untuk ditambahkan ilmu. Apatah lagi kita. Jadi hari-hari kita minta ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Satu orang ahli hikmah mengatakan, lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Kadang-kadang perkara yang disebutkan itu, walaupun datang daripada orang kafir, walaupun datang daripada orang yang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, tapi kadang-kadang apa yang disebutkan adalah benar. Subhanallah. La ilaha illallah.
salah seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Bujair. Dia ada adik ataupun abang yang bernama Ka'ab. Jadi Bujair dia masuk Islam awal sebelum Ka'ab. Jadi Ka'ab ni biasanya bila dia tulis surat kat abang dia, dekat kat abang atau adik dia, maka dia kadang-kadang dia tulis syair. Jadi dalam syair tu dia tulis maksudnya tak suka adik dia ni masuk Islam. Tapi antara yang disebutkan oleh Ka'ab kepada Bujair ni, dia kata, kamu telah mendapat minuman daripada Al-Amin Al-Ma'mun. Kamu telah mendapat minuman daripada Al-Ma'mun. Ma'mun tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan nama Al-Ma'mun, iaitu yang dipercayai. Yakni walaupun kemudian bila Bujair ceritakan tentang syair yang dikarang oleh adik dia, abang dia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan sadaq, dia telah mengatakan perkara yang benar, walaupun kebiasaannya dia berdusta. Maksudnya orang kafir tak cakap benda yang benar, tapi pada waktu itu dia mengatakan Rasulullah orang yang dipercayai, maka itu adalah perkara yang benar. Wahakadha. Kadang-kadang maka jangan kita tengok siapa yang berbicara, tapi tengok apa yang dibicarakan. Selagi mana orang yang berbicara itu kita dapat ambil manfaat daripada dia, maka ambil manfaat, walaupun zahirnya nampak mungkin tak baik dan sebagainya. Naam, Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Zaid bin Aslam. Maka Zaid bin Aslam mengatakan, engkau adalah pemimpin manusia dan paling mulia, kenapa mendatangi dan duduk di hadapan hamba ni? Zaid bin Aslam seorang hamba. Beliau menjawab, ilmu mengikuti di mana sahaja dan mengambil dari mana sahaja. Tak bermakna kita orang yang mulia, tak bermakna kita orang yang hebat, tak boleh ambil daripada orang yang mungkin lebih rendah tarafnya daripada kita. Seperti mana yang ditunjukkan oleh cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian ini satu perkara yang penting. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, tidak akan disingkapkan sesuatu ilmu bagi seseorang hingga ia mencarinya dan meyakini bahawa dirinya kosong daripadanya. Bila kita nak menuntut ilmu, kita kena rasa kita perlukan perkara tersebut dan kita tak ada benda tu, barulah kita akan bersungguh-sungguh. Contohnya apa? Contohnya kita belajar ilmu kan, kita cakap okey, ilmu akidah kita tak ada, kita tak pandai akidah, jadi kita kata aku nak belajar akidah dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kefahaman dalam akidah. Kita tak ada ilmu tentang fiqh, kita nak belajar fiqh dan kita nak memahami ilmu fiqh, barulah dengan ada niat, dengan ada keinginan, kemudian akan datang kesungguhan dan akan datang doa. Walhasil perlu ada keinginan. Bila ada keinginan untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik, dia macam mindset lah. Kita set dalam kepala kita, kita nak benda tu. Bila kita set dalam kepala kita nak benda tu, baru kita akan work towards it, baru kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita nak belajar ilmu, tak kisahlah apa yang faham, yang tak faham, tak boleh. Ataupun apa yang kita dapat, apa yang tak dapat lah. Kita make sure kita punya mindset tu, kita punya pemikiran, kita ingin nakkan benda tu dengan bersungguh-sungguh. Naam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, adab pelajar sedikit makan dan tidur. Sahnun mengatakan, ilmu tidak patut bagi orang yang makan sampai kenyang. Di antara hikmah yang dikemukakan oleh Luqman Al-Hakim adalah, wahai anakku, jika perut telah penuh, nescaya pemikiran akan tidur, hikmah akan tuli, dan anggota-anggota badan akan lumpuh dari beribadah. Maksudnya hikmah tak akan datang dan anggota tubuh badan akan menjadi malas untuk beribadah kalau perut penuh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah kenyang sejak berusia 16 tahun, kerana kenyang memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan tidur, dan melemahkan orang untuk beribadah. Demikian dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, menjauhlah kalian
dari sifat rakus dalam makanan dan minuman, kerana akan membawa kerakusan bagi tubuh, menyebabkan kegagalan dan membuat malas dalam melakukan salat. Dan hendaklah kalian sederhana dalam keduanya, iaitu makanan dan minuman, kerana itu lebih baik bagi tubuh dan lebih menjauhkan dari pemborosan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang alim yang gemuk. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam At-Tib An-Nabawi yang dikutip dalam kitab Kashful Khafa. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah ta'ala berkata, Allah menjadikan dalam kenyang kebodohan dan maksiat, dan di dalam kelaparan dalam lapar ilmu dan hikmah. Sebahagian berkata, ya talibal ilmi bashiril wara wahjurin nauma watrukis syab'a dawama ala darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Wahai penuntut ilmu, amalkanlah sifat wara', jauhilah tidur dan tinggalkan kenyang, terus meneruslah dalam pelajaran, jangan engkau berpisah darinya, kerana ilmu dengan pelajaran bangkit dan akan naik. Naam, masalah ulama rahimahullah berkata, kenyang secara syar'i adalah seseorang makan untuk menegakkan tulangnya, memberi tenaga untuk beramal dan bekerja, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulangnya. Dibolehkan menambah porsi, iaitu portion, bahagian dari ukuran itu hingga sepertiga perut, dan tidak dimakruhkan. Lebih banyak dari itu dimakruhkan. Jika seseorang makan terlalu banyak, maka dia akan merasa berat dan mudah tertidur, dan menambah lagi dari ukuran itu akan membahayakan. Itulah yang dinamakan al-batnah, perut yang penuh dengan makanan, atau al-baradah, yang merupakan pokok setiap penyakit, dan itu diharamkan. Begitu juga memasukkan suapan di atas suapan sebelum dikunyah. Manfaat Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk tidak menikah terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya, kerana boleh jadi hak-hak isteri akan menyibukkannya dari proses belajar secara sempurna. Betapa indahnya ucapan Abul Fath Al-Basti dalam sebuah syair, yaquluna dhikral mar'i yabqa binaslihi wa laysa lahu idha lam yakun lahu naslu, faqultu lahum nasli bada'i'u hikmati, faman sirruhu naslun fa inna bidha nasalu. Orang berkata bahawa sebutan seseorang akan tetap pada keturunannya, tapi baginya sebutan jika ia tidak memiliki keturunan. Maka ku katakan kepada mereka, keturunanku adalah hikmahku yang mengagumkan. Barang siapa yang rahasianya keturunan, maka kami dengan itu hikmah menurunkan. La ilaha illallah. Naam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Al-Quran, pertama-tama Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum dan jangan membazir. Ya, ini makan, minum, jangan sampai kita membazir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hasbu ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbah, cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan tulang belakang. Maksudnya kita makan beberapa suap tu dah cukup untuk bagi kita tenaga untuk nak menjalani kehidupan seharian. Fa in kana la mahalata, kalau beberapa suapan tak cukup, nak makan lagi lebih, fa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li nafasihi, maka kalau perlu untuk tambah lebih daripada beberapa suapan, 1/3 daripada perut perlu kita untuk makanan, 1/3 daripada perut untuk minuman, dan 1/3 daripada perut untuk nafas kita. Nah, jadi kalau boleh kena hadkan makanan. Nah, la ilaha illallah. Tapi untuk anak-anak tak tahu anak-anak dia makan sekejap, lepas tu dia lapar, dia makan sekejap dia lapar, makan banyak mana pun dia akan lapar. Subhanallah. Walhasil, dekat sini disebutkan ilmu tidak patut bagi orang yang makan sampai kenyang. Iaitu ilmu tak akan datang kepada orang yang makan sampai kenyang. Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana, subhanallah. Luqman Al-Hakim dia bukan Nabi, akan tetapi kebijaksanaannya melayakkan dirinya untuk disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
melayakkan dirinya untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama dia disebut di dalam Al-Quran. Bahkan ada surah yang dinamakan dengan nama dia, surah Luqman. Kenapa? Kerana kebijaksanaan dia. Jadi antara asbab untuk mendapatkan kebijaksanaan, kerana kebijaksanaan itu satu perkara yang mulia. Nak jadi orang yang bijaksana itu satu perkara yang digalakkan. Jadi asbab untuk nak jadi orang yang bijaksana, kurangkan makan. Wahai anakku, jika perut telah penuh, nescaya fikiran akan tidur, hikmah akan tuli, dan anggota-anggota badan akan lumpuh untuk beribadah. Jadi nak jadi orang yang pandai, kurangkan makan. Nak jadi orang yang rajin beribadah, kurangkan makan. Bukan tak boleh makan, tapi kurangkan. Jangan makan sampai satu tahap sampai kita dah tak boleh masuk baru berhenti. Ada portion dia. Contohnya kalau kita tahu kita kalau makan 4 pinggan, lepas tu kita akan terus tertidur. Jadi maksudnya kita punya paling banyak okey makan 2 pinggan, lepas tu kita tahu kita masih boleh beribadah dan sebagainya. Tapi kalau kita makan sampai 4 pinggan, khalas, lepas tu dah tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa. Tu dah melampau. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tidak pernah kenyang sejak berusia 16 tahun. Daripada umur 16 tahun tu dia tak pernah makan sampai kenyang, sampailah dia meninggal dunia. Imam Syafi'i hidup berapa tahun? 54 tahun. 54 tahun, kurang lebih 30 tahun dia tak pernah kenyang. Kurang lebih 30 tahun Imam Syafi'i tak pernah makan sampai kenyang. Bahkan disebutkan bahawa ada seorang sahabat Nabi SAW, bila dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia minta wasiat, minta nasihat. Maka Nabi SAW menasihatkan dia agar banyakkan puasa, agar banyakkan berpuasa. Yang ni Nabi, kita tahu bila setiap orang datang kepada Rasulullah, kadang-kadang yang ni dapat wasiat lain, yang ni dapat nasihat lain, yang ni cakap jangan marah, yang ni cakap jangan itu, yang ni cakap jangan ni. Jadi sahabat ni bila datang berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah menasihatkan dia agar supaya banyakkan berpuasa. Dan sahabat Nabi SAW merupakan orang yang bersungguh-sungguh dalam menerima nasihat. Bila diminta nasihat, bila diberi nasihat, maka diambil betul-betul akan nasihat tersebut. Jadi bila Nabi nasihatkan dia agar banyak berpuasa, maka disebutkan bahawa takkan nampak asap keluar daripada rumah sahabat ni kecuali bila ada tetamu. Bila tak ada tetamu, khalas ala tul, yang ni dia akan berpuasa. Dia dengan orang rumah dia, isteri dia akan berpuasa. Hanya bila ada tetamu, baru dia akan masak dan baru akan makan. Wahakala kisah-kisah orang-orang salih, mereka biasanya akan kurangkan makan. Contohnya kalau mereka makan, ambil 1 pinggan, khalas tu je, dah habis. Walaupun benda tu sedap, walaupun diorang ingin nak tambah lagi, tapi biasa didik diri, didik nafsu untuk agar tidak makan berlebih-lebihan. Dan subhanallah, Nabi SAW disebutkan dalam hadis sampai kadang-kadang 3 hari berterusan tak makan. Kita tahu satu kali Sayyidatina Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW bawa makanan. Kemudian Nabi mengatakan, ya wahai Fatimah, ini makanan yang pertama masuk dalam perut ayah kamu setelah 3 hari. 3 hari Nabi tak makan. Ini bukan bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan pun alhamdulillah buka puasa kenyang, morih kenyang, sahur pun Masya Allah kenyang. Ini bukan bulan Ramadan, Nabi 3 hari tak makan. Kemudian satu kali Nabi SAW keluar daripada rumahnya untuk cari makanan. Nabi lapar. Bila keluar dari rumah, jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pun lapar. Kemudian jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab pun, sebab mereka keluar daripada rumah sebab lapar. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 3 sahabat yang ketiga-tiga tak ada orang yang lebih mulia di atas muka bumi daripada mereka. Pergi cari makan. Walhasil bila jumpa satu orang sahabat Nabi yang ada makanan, maka diajak untuk makan. Sebelum Nabi nak makan, Nabi ambil roti sikit, Nabi ambil daging sikit, dan kemudian Nabi suruh hantar ke rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan Nabi mengatakan Sayyidatina Fatimah sudah 3 hari tak makan. Sayyidatina Fatimah dah 3 hari tak makan. Syuf, yakni ayah Rasulullah
Tak 3 hari tak makan. Bila Sayyidatina Fatimah dapat tahu yang Rasulullah 3 hari tak makan, jadi dia pun tak merasakan berat untuk tak makan 3 hari, mengamalkan apa yang berlaku pada diri ayahnya. Naam. Jadi bulan puasa ni sebenarnya satu perkara yang baik. Bulan puasa, bulan untuk nak train kita jadi orang yang bijaksana, orang yang mampu mengawal diri kita daripada makan berlebih-lebihan. Tapi kita pun Allah dah tolong kita tak makan waktu siang. Jangan pula bila time buka puasa kita tak jaga, makan qada balik. Apa yang kita tak makan daripada pagi sampai petang, kita qada balik. Air minum 3 gelas, 1 gelas untuk breakfast, 1 gelas untuk makan tengah hari, 1 gelas untuk makan petang. Ini khalas, makan minum satu cawan cukup, yakfi. Ataupun mungkin 2 maksimum. Wah kata. Naam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, menjauhlah kalian dari sifat rakus dalam makanan dan minuman, kerana akan membawa kerusakan bagi tubuh, menyebabkan kegagalan dan membuat malas dalam melakukan ibadah. Nah. Tapi kadang-kadang kita tengok ada orang alim yang makan banyak. Ada orang alim yang makan banyak. Disebutkan bahawa kul aklal jimal kum maqamar rijal. Makanlah walaupun sebanyak unta makan. Kita tahu unta, dia boleh tak makan lama, tapi bila dia makan betul-betul. Dia boleh tak minum lama, jalan ke atas padang pasir, tapi bila dia minum, dia akan minum betul-betul. Jadi ada pepatah, ada syair mengatakan, kul aklal jimal, makanlah seperti makannya unta, kum maqamar rijal, tapi bila beribadahlah seperti orang-orang salih. Maksudnya makan banyak dengan niat untuk beribadah, minum banyak dengan niat untuk beribadah. Ini banyak tu janganlah sampai kita jadi malas, tapi makan banyak tak apa, tapi gunakan energi makan tu untuk kita beribadah, untuk baca Al-Quran, untuk berdiri qiyamul lail, untuk berdiri salat tarawih dan sebagainya. Wah kata. Naam. Disebutkan bahawa Allah menjadikan dalam kenyang kebodohan dan maksiat. Iaitu bila terlampau kenyang, jadi malas untuk nak belajar dan suka untuk bermaksiat, waliyadzubillah. Dan dalam kelaparan, ilmu dan hikmah. Lepas tu disebutkan tentang masalah kat sini, iaitu ada had-had, ada hukum juga dalam makanan. Iaitu bila kita makan sampai 1/3 daripada perut kita, tak makruh. Lebih daripada 1/3 daripada perut dah jadi makruh. Lebih daripada tu sampai tak boleh nak bangun lepas makan, tu dah jadi sampai had haram. Maksudnya hatta dalam makanan ada hukum hakam yang terkait dengan makanan. Dalam berapa banyak kita makan, bukan dalam makanan ada yang halal, ada yang haram. Dalam berapa banyak bilangan ataupun berapa banyak kadar pemakanan tu pun ada juga hukum dia. La ilaha illallah. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung pengajian di minggu akan datang, InsyaAllah Ta'ala. Moga-moga apa yang disampaikan ini ada manfaat, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima sekali ibadah kita, puasa-puasa yang telah kita lakukan, qiyam yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Moga-moga diterima oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan kesungguhan dan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Kalau boleh bulan Ramadan kita kurangkan makan, kalau boleh bulan Ramadan kita kurangkan tidur, sehingga kita dapat merasakan daripada kelaparan. Kerana dengan dapat rasa lapar, barulah ia akan mendidik hati dan jiwa kita, dapat menundukkan keinginan-keinginan kita kepada perkara-perkara yang buruk dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.